Hai, apa kabar semua? Pada sesi bimbingan sejarah SPM kali ini, kita akan sambung bab 2 sejarah tingkatan 4. Topik yang kita akan belajar ialah perkembangan nasionalisme di Asia. Tumpuan sesi kali ini hanya kepada perkembangan nasionalisme di India dan China. Mari kita lihat dahulu perkembangan nasionalisme di India. Nasionalisme di India merupakan reaksi terhadap imperialisme Barat di India, iaitu menentang penjajahan British di India. Dahagi India yang berlaku pada tahun 1857 dianggap sebagai titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India. Peristiwa ini ialah pemberontakan oleh sepoi atau askar upahan British berbangsa India kerana pengaruh British mengancam adat, budaya dan agama masyarakat tempatan. Perkembangan nasionalisme di India seterusnya dapat dibahagikan kepada beberapa tahap. Pada tahap awal, muncul pertubuhan Brahmo Samaj dan Arya Samaj yang menumpukan kepada isu sosial agama dan memupuk rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Pada penghujung abad ke-19 pula, muncul gerakan nasionalisme yang tersusun oleh golongan intelektual berpendidikan Barat. Golongan ini menubuhkan pertubuhan politik seperti Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim. Kemudian pada awal abad ke-20, muncul gerakan yang bersifat keras oleh golongan nasionalis yang radikal seperti Bhai Gangadhar dan Bipin Chandra Pal. Golongan ini menentang British secara militan. Selepas Perang Dunia Pertama pula, Kongres Kebangsaan India pimpinan Mahatma Gandhi menggunakan dasar tidak bekerjasama dengan British. Mahatma Gandhi berpegang kepada konsep Satyagraha, iaitu perjuangan tanpa keganasan. Akhirnya, selepas Perang Dunia Kedua, Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim merangka pembahagian India kepada negara India dan negara Pakistan yang merdeka daripada penjajahan British. Sekarang kita lihat pula perkembangan nasionalisme di China. Nasionalisme di China bertujuan untuk mengukuhkan peradaban China dan menghapuskan ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing di China. Pada tahap awal perkembangan nasionalisme di China, tujuannya adalah untuk menentang pemerintahan dinasti Manchu di China. Dinasti Manchu dianggap sebagai dinasti asing yang memerintah China kerana orang Manchu di China dianggap sebagai orang luar. Mengikut kepercayaan orang China pula, dinasti Manchu dipercayai telah kehilangan mandat daripada Tuhan untuk memerintah China. Selain itu, dinasti Manchu gagal menghalang kemasukan pengaruh Barat di China. Gerakan nasionalisme di China kemudiannya bercorak anti-Barat, iaitu menentang campur tangan kuasa Barat di China. Pelopor gerakan nasionalisme di China ialah Dr. Sun Yat-sen. Ideologi perjuangan beliau dikenali sebagai 3 prinsip rakyat, iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Prinsip tersebut menjadi asas kepada berlakunya Revolusi China pada tahun 1911. Revolusi tersebut berjaya menjatuhkan pemerintahan dinasti Manchu di China dan membawa kepada kemunculan pemerintahan Republik di China. Sekian sesi bimbingan sejarah SPM untuk kali ini. Sesi akan datang, kita akan sambung topik perkembangan nasionalisme di Asia dengan tumpuan kepada nasionalisme Empire of Mania, Mesir dan Jepun. Terima kasih dan jumpa lagi.